Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Khabar semua, semoga kita semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Murid-murid, jangan lupa membaca bismillah dan berdoa sebelum belajar. Semoga kita mendapat keberkatan daripada ilmu yang kita akan perolehi nanti. Pada hari ini, saya Cikgu Talha daripada Sekolah Kebangsaan Sising 272 Shah Alam akan mengajar murid-murid semua pendidikan kesihatan tahun 5, unit 11, penjagaan dan keselamatan diri yang bertajuk cara menjaga tingkah laku dan kepentingan menjaga kehormatan diri. Sebelum cikgu meneruskan pengajaran cikgu pada hari ini, buat penonton yang telah subscribe channel ini, saya ucapkan berbanyak terima kasih. Bagi yang masih belum subscribe channel YouTube cikgu, bolehlah subscribe ya, supaya anda semua tidak ketinggalan dengan video yang akan datang. Murid-murid, standard pembelajaran pada hari ini ialah 1.2.1, mengetahui peraturan tingkah laku dalam aspek seksualiti sebagai lelaki dan perempuan. 1.2.2, mengaplikasikan kemahiran peraturan tingkah laku dalam kehidupan harian. 1.2.3, menilai kepentingan menjaga kehormatan anggota seksual diri dan orang lain. Marilah kita sama-sama melihat buku teks muka surat 78 dan 79. Baiklah murid-murid, mari kita melihat buku teks muka surat 78. Berhemah, peramah dan bersopan. Berhemah, peramah dan bersopan. Siti Aisyah sentiasa menjaga tingkah lakunya dalam pergaulan. Dia mengamalkan prinsip berikut dalam pergaulannya. Setiap pergaulan pun ada prinsipnya. Yang pertama, keseluruhannya ada 6 prinsip. Yang pertama, menjaga batas sentuhan semasa berinteraksi. Kalau dia tu bukan mahram, dia tidak ada apa-apa perhubungan yang rapat. Yang kedua, melindungi kehormatan diri dengan tidak mendedahkan organ genital kepada orang lain. Sama ada secara bersemuka ataupun secara online. Macam kita belajar secara bersemuka dan belajar secara online, Google Meet, menggunakan video call, WhatsApp, menggunakan Zoom. Banyak ada lagi beberapa aplikasi yang boleh kita berinteraksi secara live menggunakan video. Yang ketiga, mengetahui dan sensitif kepada peraturan, budaya dan agama orang lain. Maksudnya di situ kita kena belajar, ambil tahu, baca, buat pembacaan, tanya dengan orang yang lebih dewasa daripada kita yang banyak pengalaman tu. Banyak contoh yang berlaku di dalam kehidupan kita seharian apabila kita mula menyentuh perkara sensitif yang berkaitan dengan budaya dan agama orang lain, maka ia akan menimbulkan suasana yang tidak harmonis. Yang keempat, berusaha menjaga harga diri dan imej diri yang terpuji. Seterusnya, yang kelima, mengamalkan sikap bersopan di khalayak ramai dengan tidak menyentuh anggota seksual. Sentuh pasangan kita yang belum berkahwin dengannya. Kalau dah berkahwin pun ada adab sopan, sikap sopan. Dah kahwin pun ada sikap sopan. Kita kena jaga budaya, jaga perasaan orang yang ada di sekeliling kita. Tak boleh kita buat sesuka hati kita. Walaupun kita dah kahwin, lagilah belum kahwin, lagilah dia akan menyentuh sensitiviti agama, budaya, kesopanan itu. Jadi kenalah dielakkan. Yang keenam, bersyukur dan bersedia menerima bentuk fizikal diri sendiri dan orang lain. Seterusnya, kehormatan diri. Lela dan Muknin mengetahui akan kepentingan menjaga kehormatan anggota seksual diri sendiri dan orang lain. Kepentingan menjaga kehormatan anggota seksual diri sendiri dan orang lain. Nombor satu, dihormati. Kalau tengok ini kepentingan ni, kenapa kita kena menjaga? Kenapa? Pertama, supaya dihormati. Supaya, ni kan, menggunakan perkataan supaya. Kalau supaya itu kenapa? Kenapa kita perlu menjaga kehormatan anggota seksual diri sendiri orang lain? Kenapa? Supaya dihormati dan dipercayai oleh keluarga, rakan sebaya dan orang sekeliling.
Kenapa kita hendak dihormati dan dipercayai oleh keluarga dan rakan sebaik orang keliling? Kenapa kita nak orang hormat kita? Sebab itu adalah fitrah memang. Kejadian manusia itu suka dihormati, suka dipuji, suka diberi hadiah. Itu kan fitrah manusia kan. Yang kedua, bila kita menjaga kehormatan anggota sesudahara sendiri dan orang lain ni, kita mudah bergaul dengan orang lain. Mudah bergaul. Mesra. Sebab kita peramah. Kalau kita bercakap, kita banyak isu yang kita boleh ketengahkan. Tidak diam sahaja. Idea tu sentiasa ada untuk berborak, bercakap-cakap. Yang ketiga, menjaga kehormatan anggota sesudahara dan orang lain ini akan meningkatkan keyakinan diri kita. Lawannya ialah kurang keyakinan pada diri, kemurungan, rasa sentiasa dalam ketakutan. Jadi tidak kalau kita menjaga, maka kita akan meningkat keyakinan diri. Yang keempat, mencerminkan seorang itu berakhlak mulia, melahirkan masyarakat yang sejahtera dan aman. Dalam Islam, akhlak itu diletakkan tempat yang tinggi. Akhlak ada ini bab akhlak, bab agama sikit. Sahabat bertanya, apakah agama, apakah Islam? Nabi kata Islam ialah akhlak yang mulia. Begitu tingginya, dia letakkan bersebelahan dengan agama yang begitu besar. Itu ialah akhlak yang mulia. Jadi untuk menjadi akhlak kita mulia, kita kenalah menghindarkan perkara-perkara yang dilarang dan membuat perkara-perkara yang disuruh. Yang kelima, dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera dan aman. Sudah tentulah kalau semua baik, masyarakat pun akan baik. Maruah diri dan keluarga terpelihara. Ni nombor 6. Maruah diri dan keluarga terpelihara, yang akan menjadi contoh atau suri teladan kepada rakan-rakan yang lain. Dia tengok kamu boleh buat, kamu bila buat pula dapat pula keberkatan, ke kawan-kawan yang lain pun nak ikut juga. Buku teks ini menggariskan 6 prinsip. 6 prinsip yang diamalkan oleh Siti Aisyah. Untuk buku teks kita sampai setakat ini dahulu. Baiklah murid-murid, bagi mengukuhkan lagi pengetahuan kamu berkenaan dengan tajuk pada hari ini, mari kita lihat paparan yang telah cikgu sediakan. Baiklah murid-murid, marilah kita sama-sama melihat nota tambahan yang cikgu sediakan. Menghargai dan menghormati anggota seksual diri sendiri. Bagaimanakah cara kita menghargai dan menghormati anggota seksual diri kita sendiri? Dari aspek kebersihan, menggunakan sabun semasa mandi untuk membersihkan badan. Sabun ni ada jenis-jenis, murid-murid. Ada jenis yang buku, ada jenis yang cecair, gel. Murid-murid bolehlah membeli sabun yang sesuai. Seterusnya, mencuci tangan dengan air bersih. Memakai pakaian yang bersih. Dan kita hendaklah mandi 3 kali sehari supaya benar-benar bersih. Dari segi keselamatan, murid-murid jangan membenarkan orang lain menyentuh anggota seksual. Kalau berlaku seperti itu, bolehlah memaklumkan kepada ibu dan bapa kita. Ini demi menjaga keselamatan murid-murid juga. Tidak membenarkan orang lain menyentuh anggota seksual. Mencuci pakaian dalam ni ialah dari segi kebersihan. Mencuci pakaian dalam. Cuci sendiri murid-murid berdikari. Memakai pakaian yang sesuai. Pakaian sesuai yang menutup aurat, yang sopan. Seterusnya, tidak berkongsi barang keperluan diri dengan orang lain. Tuala berkongsi, baju berkongsi. Elakkan daripada berkongsi barang keperluan diri dengan orang lain. Seterusnya, dari aspek kesihatan, bagaimana kita menghargai, berjumpalah doktor untuk mendapat rawatan. Kiranya kita rasa ada sesuatu yang tidak kena dengan diri kita, melakukan riadah bersama ahli keluarga. Melakukan aktiviti kan seperti bermain bola, menaiki basikal, menunggang basikal, berjoging. Itu aktiviti yang sesuai lah pada waktu PKP ni. Terusnya, kita bolehlah mengambil makanan yang berkhasiat. Itu sebagai tanda kita menghargai ataupun bersyukur. Menghargai dan menghormati anggota seksual diri. Mengambil makanan yang berkhasiat. Ini semua adalah untuk kesihatan badan kita. Kalau kita makan makanan yang tidak berkhasiat, nanti badan kita ni
mudah mendapat penyakit. Kalau kita makan makanan berkhasiat, kita punya imunisasi badan kita, pertahanan badan kita akan lebih kuat. Jadi kita akan tidak mudahlah penyakit nak masuk dalam badan kita. Sebab kita ni sihat. Kalau kita lihat COVID-19 ni pun, kalau melihat laporan oleh kerajaan yang mengalami keadaan yang parah, yang teruk sehingga membawa kematian, itu kebanyakannya memang sudah mempunyai penyakit yang kronik seperti darah tinggi, kencing manis. Jadi kita nak mengelakkan, kita berusaha untuk mengelakkan daripada penyakit-penyakit tersebut, iaitu dengan cara dalam mengambil makanan yang berkhasiat, bersenam 3 kali seminggu. Mana tadi aktiviti bersukan, bersedam, beriadah, itu dijadikan amalan yang supaya badan kita sihat. Jadi kita berusaha untuk kita berusaha untuk menjadikan badan kita sihat. Tetapi sekiranya setelah kita berusaha, kita sakit juga, itu kita kenalah redha dengan ketentuan yang Ilahi telah berikan kepada kita sebagai ujian kita. Bila kita sakit, kita bolehlah berjumpa dengan doktor. Itu adalah cara bagaimana orang sakit, iaitu berjumpa dengan doktor, dan doktor akan memberi nasihat atau cara bagaimana untuk mengubati penyakit, dan kita akan ada pilihan sama ada nak menggunakan cara A, B, C. Di situ ada perbincangan dengan keluarga. Itu juga adalah proses menghormati anggota sesu diri sendiri, menghormati badan kita, anggota kita, walaupun sakit tetapi masih ada elemen menghormati dan menghargai, tapi caranya yang berbeza. Seterusnya, hindari sentuhan pada anggota seksual. Sekiranya kita bersalam, kita bersalam, salam tangan, bukan berpelukan. Sentuhan boleh dilakukan, tetapi ada haknya untuk menghargai dan menghormati anggota seksual diri dan orang lain. Bukan kita salam kemudian kita peluk cium. Sentuhan antara diri kita dengan orang lain, antara diri kita dengan lelaki, antara diri kita dengan perempuan. Jadi kita kena jaga batas-batas yang telah ditetapkan. Pegang tangan, bukan punggung. Kita mesti mengelakkan sentuhan pada anggota seksual walaupun melibatkan orang yang dikenali atau sama jantina. Dengan lelaki pun kena hati-hati juga. Sekarang ni macam-macam yang kita dengar, kita lihat. Lelaki pun sekarang ni ada juga lelaki yang lembut, ada kalau perempuan pula, perempuan yang bersifat seperti lelaki. Jadi kita nak menjaga secara keseluruhannya. Jadi kita tetapkan satu peraturan cium tangan bukan bibir. Baru ni ada viral, bapa angkat cium bibir anak angkat. Jadi netizen ataupun masyarakat memandang perkara itu tidak sepatutnya berlaku, kerana itu melibatkan sensitiviti, tidak diterima oleh masyarakat. Jadi kalau begitu jangan dibuat. Itu bukan perkara yang betul, itu adalah perkara yang salah. Sentiasa menjaga batas pergaulan agar kehormatan diri terjaga dan terhindar daripada perbuatan yang tidak baik. Kalau dengan ibu bolehlah cium tangan, peluk, dengan ayah pun boleh. Katakan tidak. Kita perlu mengatakan tidak pada sentuhan tidak selamat. Janganlah marah, saya bergurau saja. Bergurau pun tak boleh. Itu adalah tempat yang sensitif, tempat yang tidak dibenarkannya. Tidak, jangan sentuh saya. Jangan diam aja, marah. Tidak, jangan sentuh saya. Tidak boleh bergurau begitu. Pesan ibu dan bapa saya, jangan benarkan sesiapa menyentuh badan kita sesuka hati. Ni murid-murid, walaupun niat kita itu nak bergurau dengan kawan kita yang berlainan jantina, itu pun tidak dibenarkan. Jadi kita dalam hidup ni kena berhati-hati. Bijak tindakan awak Liza, kita mesti berani bersuara dan sentiasa berjaga-jaga. Situasi tersebut difahami oleh rakannya bahawa tindakan Liza tadi itu adalah tindakan yang memarahi rakannya, yang menyentuh tempat yang tidak sepatutnya. Itu adalah tindakan yang betul. Liza, tadi saya menjerit. Tidak. Jangan sentuh saya. Ada lelaki yang cuba menyentuh payudara saya. Ini kalau sampai tahap macam tu agak serius dan bolehlah buat laporan polis. Kita tak nak orang berada di dalam masyarakat kita. Kita kena buat sesuatu. Kalau cikgu hendak senaraikan cara menjaga tingkah laku itu memang sangat banyak.
Jadi kita fokus kepada yang berkaitan aspek seksualiti sebagai lelaki atau perempuan. Cara menjaga tingkah laku yang pertama ialah menjaga batas sentuhan semasa berinteraksi. Yang kedua, mengamalkan sikap bersopan dengan khalayak ramai dengan tidak menyentuh anggota seksual. Tiga, berusaha menjaga harga diri dan imej kendiri yang terpuji. Empat, mengetahui dan sensitif kepada peraturan budaya dan agama orang lain. 5. Bersyukur dan bersedia menerima bentuk fizikal diri sendiri dan orang lain. 6. Melindungi kehormatan diri dengan tidak mendedahkan organ genital kepada orang lain. 7. Pakaian menutup aurat, tidak ketat dan tidak jarang. 8. Berlemah lembut dan bersopan dalam berinteraksi. 9. Mengamalkan budaya berjabat tangan dengan mahram tetapi bukan mahram. 10. Menggunakan media sosial dengan berhemah. 11. Menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. 12. Menjaga pergaulan dan tingkah laku sesama ahli keluarga. 13. Meminta izin terlebih dahulu untuk memasuki bilik ahli keluarga. 14. Menghormati, berkasih sayang dan beramah mesra sesama manusia. 15. Bertukar-tukar pendapat dan pandangan. 16. Jaga rahsia dan keaiban orang lain. Banyak lagi cara jaga tingkah laku yang boleh kita bincangkan. Murid-murid boleh dapatkan info atau maklumat cara menjaga tingkah laku itu melalui pembacaan, melalui pemerhatian, melalui pertanyaan dan sebagainya. Seterusnya ialah kepentingan menjaga kehormatan diri. Kenapa kita perlu menjaga kehormatan diri? Maksud menjaga maruah diri ialah memelihara diri daripada melakukan perkara yang boleh mencemarkan kehormatan diri, keluarga dan masyarakat. Islam telah menggariskan panduan untuk menjaga imej diri dan maruah terutama dalam cara kita berpakaian, cara kita bercakap, cara kita bergaul. Sebagai Muslim, kita wajib memelihara semua ini supaya maruah kita tidak tercemar dan kualiti diri dipertingkatkan dari masa ke semasa. Berikut adalah 10 senarai kepentingan menjaga kehormatan diri. Yang pertama, dapat mengelakkan daripada mendapat malu dan emosi terganggu. 2. Dapat mengelakkan diri kita tidak disukai oleh rakan. 3. Dapat mengelak maruah keluarga kita daripada tercemar ataupun ahli keluarga kita mendapat malu. 4. Dipercayai oleh ahli keluarga, rakan sebaya dan orang sekeliling. 5. Mudah bergaul dengan semua orang. 6. Meningkatkan keyakinan diri kita. 7. Mencerminkan seseorang itu berakhlak mulia. 8. Melahirkan masyarakat yang sejahtera dan aman. 9. Maruah diri dan keluarga akan terpelihara. 10. Menjadi contoh dan suri teladan kepada rakan sebaya. Baiklah murid-murid, cikgu telah sediakan tugasan di Google Classroom dan juga cikgu telah hantar ke grup kelas kamu. Bolehlah murid-murid siapkan tugasan yang diberi, seterusnya menghantar tugasan tersebut apabila telah siap. Sekian sahaja untuk minggu ini. Diharapkan pengajaran cikgu kali ini memberi manfaat kepada murid-murid sekalian. Bagi yang mengikuti video ini sehingga tamat, saya ucapkan terima kasih. Jaga diri semua ya. Assalamualaikum. Bye.